Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firas Kaisar Mahardika bin Muhammad Zaidi bersama rakan-rakan akan berkongsikan tentang topik konsep Rahnu di Ar-Rahnu Yapim. Apakah maksud Ar-Rahnu? Ar-Rahnu ialah sebuah skim pajak gadai Islam yang berlandaskan syariah. Perkataan Rahnu berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud gadai. Objektif Ar-Rahnu ialah untuk memberi pembiayaan peribadi untuk mendapatkan wang tunai dengan mencagarkan emas. Ia bertujuan agar peminjam-peminjam tidak rasa terbeban jikalau mereka tidak mampu untuk membayar semula pembiayaan kerana mereka telah mencagarkan dengan emas mereka. Ar-Rahnu di Malaysia telah dicetuskan ideanya dan diperkenalkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam iaitu Yapim sebelum diikuti oleh institusi-institusi yang lain. Ar-Rahnu merupakan satu instrumen pinjaman mikro di Malaysia di mana hanya emas dan barang kemas yang diperbuat daripada emas tanpa batu permata boleh digadaikan. Perkhidmatan ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, sama ada warga tempatan ataupun warga asing yang beragama Islam dan juga bukan. Mereka yang membuat pinjaman boleh membuat pilihan sama ada mereka mahu membayar secara sekaligus ataupun mahu membuat bayaran secara ansuran bulanan. 60 hingga 70% adalah margin pembiayaan minimum secara puratanya. Jadi 70 sen bagi setiap RM100 adalah cas simpanan yang dikenakan setiap nilai emas yang telah dipajak. Dan ia juga bergantung kepada setiap Ar-Rahnu. Antara perkara yang kita perlu ingat adalah bahawa cas simpanan yang harus dibayar adalah tetap walaupun harga emas akan naik dan turun. Okey, saya bagi satu contoh. Seperti kita gadai emas kita pada tahun 2020 dengan harga RM2000 dan kita perlu membuat bayaran cas simpanan sebanyak RM350 setiap 6 bulan dan kita simpan emas kita di Ar-Rahnu selama 3 tahun walaupun emas kita sudah menjangkau harga RM4000 ketika itu. Jadi kita hanya perlu membayar duit cas simpanan tetap RM350 setiap 6 bulan. Dan ketika kita mahu ambil semula emas kita itu nanti walaupun sudah berharga RM4000 harga pasaran, tetapi kita hanya perlu membayar sebanyak RM2000 di mana harga yang kita gadai dahulu. Itu adalah antara kelebihan di Ar-Rahnu dan itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Hai, saya Nofilina binti Hasni. Nombor matrik saya 20208111976. So, saya akan menceritakan tentang objektif kajian. So, dalam objektif kajian tu, ia menjelaskan tentang yayasan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan iaitu Yapim. So, definisi Ar-Rahnu adalah untuk menghasilkan apa-apa dalam bentuk harta atau aset sebagai cagaran untuk hutang. Dan ia akan dibayar jika pinjaman tidak dapat dibayar. Oleh itu, Ar-Rahnu menggunakan objek sebagai cagaran atau jaminan untuk pinjaman dan ia menjadikan pembayaran jika kewajipan itu tidak dapat dibayar balik. Dari segi ekonomi, ia adalah sejenis plan microedik untuk perniagaan kecil dan sederhana yang membolehkan usahawan menjana wang tunai dengan menggadai atau menjunam barangan kepada seseorang atau organisasi pajak gadai. Selain itu, ia juga dapat menganalisis perbandingan terhadap pelaksanaan Ar-Rahnu di bank dan juga Yapim.
So, persamaan operasi Ahrahnu di Bank Rakyat dan Yapim ialah kedua-dua organisasi ini bertanggungjawab menyediakan barangan kepada semua masyarakat, terutama mereka yang memerlukan dana tunai dengan cepat dan mudah. Terdapat selari yang signifikan antara institusi Ahrahnu yang menggunakan proses Ahrahnu. Pada dasarnya, setiap institusi Ahrahnu mesti menjalankan aktiviti mengikut prinsip syariah yang bagi memastikan keterusan dan kesejahteraan pembuat pajak gadai. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang perbezaan operasi Ahrahnu di Bank Rakyat dan juga Yapim. Perbezaannya ialah penggunaan Ahrahnu di pelbagai organisasi kewangan Islam telah menghasilkan perbezaan yang ketara. Perbezaan operasi dan kaedah pelaksanaan di kalangan institusi, terutamanya mengenai kadar pinjaman, gaji simpanan, sumber kewangan dan penubuhan, adalah di antara mereka. Ahrahnu Bank Rakyat menyediakan pelbagai pilihan barangan untuk meningkatkan penjanaan keuntungan. Sebagai sebuah institusi yang berkuasa, kesukaran seperti kemampuan modal, kaki tangan dan jaminan keselamatan tidak menghalang Bank Rakyat daripada menyediakan perkhidmatan Ahrahnu pada skala yang lebih luas di semua cawangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamal Hakim Roslan. Nombor kad matrik 2020829996. So hari ni saya nak cerita sikit tentang kajian lepas Ahrahnu. Okay, so selama 24 tahun Ahrahnu beroperasi, terdapat pelbagai masalah atau cabaran bagi memastikan industri ini terus berkembang. Antara masalah atau cabaran yang sering mendapat perhatian oleh para pekaji lepas ialah secara dasar ke atas pentadbiran Ahrahnu di peringkat nasional dan masalah di peringkat industri bagi memperluas skim Ahrahnu di Malaysia. Di peringkat nasional adalah untuk memastikan ketelusan tadbir sistem Ahrahnu. Seperti yang dikaji oleh Salamah Makmur 2010, beliau menyatakan bahawa pengurusan organisasi mampu mencapai tahap yang optimum yang berkaitan dengan semua pelabur dan penyumbang dana, malah menyasarkan objektif sumbangan mereka tercapai. Okey, bagi Muhammad Hamdan Adnan, beliau menyatakan dengan perniagaan pajak gadai berdasarkan wang operasi melalui garis panduan kawal selia dan piawan peraturan. Untuk memperkukuh prospek dan masa depan Ahrahnu, Barjoya Badai 2014 iaitu pengkaji lepas menyatakan dengan menjadikan institusi pembiayaan modal kerja yang utama kepada kumpulan peniaga mikro di negara ini. Caranya dengan mengembangkan beberapa bentuk mahrum komersil seperti nota hutang, sukuk dan saham sebagai marhun. Badan Kerajaan dan Syarikat Link Company iaitu GLC menerima geran tanah, rumah, resip pelaburan emas di bank dan invoice jualan. Dalam kajian Uzaimah Ibrahim pula, beliau mencadangkan agar kaedah Ahrahnu dipertimbangkan sebagai kaedah pembiayaan untuk pembelian rumah. Kaedah ini dilihat konsisten dengan peraturan sedia ada dalam National Land Code NLC Malaysia serta mempunyai peruntukan-peruntukan yang boleh disesuaikan dengan perkhidmatan Ahrahnu untuk menerima tanah dan rumah sebagai cagaran. Namun untuk merealisasikan kaedah tersebut, pelbagai aspek perlu diteliti seperti keperluan kepada kaedah yang saintifik dan foolproof bagi menilai aset atau barang cagaran, termasuklah kekukuhan premis untuk penyimpanan. Di samping itu, para pekaji lepas seperti Barjoya Badai, Ciong dan Sinak Kamu, Hisham Sabri, Nafsah Muhammad dan lain-lain lagi juga mengkaji cabaran yang perlu diatasi oleh industri ini bagi memperluas Ahrahnu di Malaysia. Hisham Sabri telah membuat kajian berdasarkan keperpustakaan dan beliau mendapati dua bentuk cabaran yang berhubung dengan penyedia perkhidmatan Ahrahnu, iaitu pajak gadai konvensional dan ahlong
dan tanggapan orang terhadap konsep gadaian. Nilai margin manhun di antara pajak gadai konvensional dan ahlong menjadi persaingan bagi Arahnu. Untuk kajian kedua beliau iaitu orang awam beranggapan bahawa institusi gadaian ini hanyalah untuk orang yang miskin dan susah. Cheong dan Sinakanmu juga membuat kajian selaras dengan cabaran tersebut. Untuk membantu perkembangan Arahnu, pekaji lepas tersebut menyarankan agar memperluas dari segi aspek pendidikan, pemasaran dan lokasi bagi skim ini. Nafisah Muhammad juga mengkaji cabaran tersebut dan telah melakukan kajian empirikal ke atas 135 responden daripada institusi pajak gadai konvensional dan Arahnu di seluruh Malaysia. Beliau mendapati tahap persaingan menjadi cabaran yang boleh menjejaskan pembangunan penyedia perkhidmatan mikrokredit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airin Syazul binti Muhammad Azlan. Nombor matrik saya 2020881624. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang dapatan kajian dalam konsep Arahnu. Setelah saya mengkaji, dalam konsep Arahnu ni ada 3 kumpulan, terbahagi kepada 3 kumpulan. Yang pertama kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan ketiga. Kumpulan 1 terdiri daripada Yapim, Bank Rakyat dan Agrobank, dan yang kedua PKB dan Maidam, dan kumpulan terakhir, kumpulan ketiga terdiri daripada koperasi franchisee dan koperasi modal. Ketiga-tiga kumpulan ini telah dibahagikan tugas masing-masing, iaitu untuk jangkauan pasaran, saiz modal dan bilangan cawangan. Mengikut kumpulan-kumpulan ini, perkhidmatan Arahnu telah memulakan perniagaan dalam 6 hingga 9 tahun kebelakangan ini. Mereka mendapati keuntungan mereka menaik sedikit demi sedikit dalam tempoh tahun ke tahun. Dalam konsep Arahnu ini, mereka mempunyai objektif utama, iaitu untuk menceburi skim pajak gadai Islam mengikut lunas Islam. Yang kedua, untuk menolong dari segi pembiayaan mikrokredit masyarakat, dan yang terakhir, mereka ingin memperluaskan aktiviti perniagaan-perniagaan kecil yang membawakan keuntungan. Antara ketiga-tiga kumpulan ini, mereka telah menetapkan satu sasaran, iaitu untuk golongan suri rumah, untuk peniaga-peniaga mikro kecil, penjawat awam, petani dan lain-lain. Untuk modal permulaan, kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan ketiga adalah amat ketara, terutama sekali kumpulan 1. Kumpulan 1 memerlukan modal yang paling besar berbanding kumpulan 2 dan kumpulan 3. Kumpulan 1 mempunyai cabaran kerana mereka sukar untuk mendapat modal balik. Jadi, ketiga-tiga kumpulan ini telah mempersetujui untuk memperuntukkan dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dan kepada pelanggan dari tahun ke tahun. Dari situ jelas peringkat pertumbuhan dalam konsep Arahnu ini adalah amat memuaskan. Dari mana Arahnu mendapatkan sumber pendapatan utama dari perkhidmatan ini? Mereka mendapatkan pendapatan utama adalah dari cas upah simpan. Cas upah simpan untuk setiap peminjam dikenakan sebanyak 50% hingga 80% untuk setiap nilai marhun yang bernilai RM100. Ini dikenakan dalam tempoh setahun peminjaman. Berbalik kepada 3 kumpulan yang kita bincang tadi, setiap kumpulan ini mempunyai perbezaan dan persamaan. Untuk persamaan, ketiga-tiga kumpulan ini mereka menyediakan perkhidmatan dalam tempat penyimpanan barang gadaian, untuk alat pengujian emas, langkah-langkah keselamatan dan kawalan dalaman. Untuk perbezaan adalah mereka melakukan ujian yang dinamakan sebagai ANOVA, ANOVA. ANOVA ini adalah apa? ANOVA ini adalah penambahan bilangan cawangan, peningkatan jumlah pekerja dari kumpulan 1, iaitu untuk Bank Rakyat, Agrobank dan Yapim. Kerana kumpulan 1 sukar untuk mendapatkan pendapatan, jadi mereka melebihkan bilangan cawangan, menambahkan bilangan pekerja. So dari situ kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 adalah amat ketara. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nelly Fatini binti Ruslan. Nombor masjid saya 2020511508. Secara kesimpulannya, seperti sudah sedia maklum, pelaksanaan konsep Ar-Rahnu mampu memberikan pelbagai bentuk kemudahan dari aspek pembiayaan mikrokredit untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah kewangan yang dihadapi menggunakan konsep yang dibenarkan syariat. Faktor caj upah simpan dan juga proses pinjaman mudah merupakan dua faktor yang mampu mempengaruhi persepsi masyarakat sekaligus menerima perkhidmatan yang ditawarkan pajak gadai Islam meskipun terpaksa bersaing dengan perkhidmatan konvensional. Konsep Ar-Rahnu dengan pembiayaan peribadi adalah berdasarkan objektif yang sama, iaitu untuk mendapatkan wang tunai. Tetapi Ar-Rahnu adalah melalui cagaran emas. Peminjam tidak akan terlalu terbeban sekurang-kurangnya kerana wang mereka telah dicagarkan dengan emas jika mereka tidak mampu untuk membayar balik pembiayaan. Selain daripada itu, peminjam yang beroperasi dengan bank yang menawarkan skim Ar-Rahnu juga akan mendapat untung kerana mereka dikecualikan daripada dikenakan kadar untung. Sebaliknya, peminjam hanya akan dikenakan upah simpan dengan cas paling minima. Mereka juga dapat mengelakkan daripada terjebak dalam hutang seperti mana yang berlaku terhadap kebanyakan peminjam yang tidak mampu untuk melunaskan hutang, justru akan menyusahkan keluarga mereka juga. Hal ini biasanya berlaku kepada mereka yang tidak menggunakan konsep Ar-Rahnu dalam pinjaman. Ini menunjukkan penggunaan konsep Ar-Rahnu semakin meluas. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.